Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada pada hari Jumaat, hari yang merupakan penghulu segala hari, dan dapat kita bersiaran secara live pada pagi ini dalam ruangan kita ini setelah agak lama kita tidak bersiaran secara live. Dan alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita bersiaran secara live, dan kita cuba nak tengok setakat manakah bila kita buat live pada waktu pagi ini, setakat manakah yang dapat mengikuti siaran kita ini. Mungkin ramai yang memilih untuk tidur selepas daripada waktu subuh, kerana waktu subuh ini biasanya kita agak suka ataupun agak gemar untuk kita menyambung tidur kita selepas waktu subuh. Tetapi itu terpulang pada masing-masing, kerana Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Allah barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Dan alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama tuan-tuan yang tidak memilih untuk tidur dan dapat sama-sama untuk kita bersiaran secara live pada waktu perintah kawalan pergerakan ini. Biasanya apabila tiba pada hari Jumaat ini, saya ada kuliah yang tetap di Masjid Kasar Pasir Mas. Tetapi memandangkan perintah kawalan pergerakan ini sudah lama kita tidak berkuliah di masjid, dan sudah tentu kita agak rindu untuk pergi ke masjid. Sebagaimana tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila tiba pada hari bulan Ramadan ini, bukan kadang-kadang lah, ini rutin kita. Bila tiba bulan Ramadan ini, di antara rutin tetap kita ialah kita pergi ke masjid dan menunaikan salat tarawih, sujud, beriktikaf. Dan tak tahulah macam mana apabila tiba 10 akhir Ramadan ini, biasanya kita iktikaf di masjid, tidur di masjid untuk memburu Lailatul Qadar. Tetapi pada tahun ini nampaknya kita tidak dapat nak beriktikaf di masjid sebagaimana biasa. Bersabarlah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudara yang dapat online pada pagi ini untuk sama-sama kita bual bicara berkaitan dengan isu-isu semasa dan suasana semasa yang sedang berlaku pada hari ini, di mana kita berada di dalam PKP fasa yang keempat, dan tidak mustahil PKP ini mungkin akan diteruskan untuk fasa yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Tetapi yang pentingnya kita dapat mematikan rantaian virus COVID-19 ini, yang ia merupakan cabaran yang cukup besar di negara-negara yang lebih maju daripada kita. Nampaknya mereka menghadapi suatu masalah untuk mengekang tabiat rakyat mereka, di mana rakyat mereka ni tidak dapat untuk dikekang. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat, 22 juta rakyatnya ini turun ke jalan raya untuk menuntut supaya dihapuskan perintah kawalan pergerakan lockdown. Saudara Syuari Muhammad, selamat hari pekerja Ustaz. Poster tak keluar lagi ni. Terima kasih saudara Syuari. Mim Hamimda Muhammad, Mim Hamida Muhammad. Tak tidur YB nak dengar. Baik. Pada pagi ini, pagi Jumaat 1 Mei 2020 ialah merupakan hari pekerja. Dan bila kita menyebut tentang hari pekerja, sebenarnya hari pekerja ini diasaskan bagi mengingati jasa pekerja di barat, bagi menghargai jasa-jasa pekerja. Dan apabila parti pekerja, parti buruh biasanya ditubuhkan di barat dalam beberapa abad, sekitar 100 tahun 200 tahun ini, parti pekerja menjuarai isu-isu rakyat, lalu dibuat sambutan 1 Mei untuk mengingati hari pekerja. Apapun tuan-tuan sekalian, walau apa pun, bila kita menyebut tentang hari pekerja, perlu diingat bahawa kita adalah merupakan pekerja Allah. Almarhum Tok Guru Ni Aziz sentiasa menyebut
kita adalah kuli Allah. Kita ni kali Allah. Bila kita sebut kita ni kali Allah, Allah Ta'ala boleh arah kita bila-bila masa, dan tidak ada hari pekerja yang boleh kita bercuti daripada menjadi kali Allah. Kita jadi pekerja pada manusia, kita boleh bercuti. 1 Mei ni kena cuti. 1 Mei lah merupakan hari cuti, memang wajib untuk diberikan cuti. Tetapi bagi pekerja Allah, tidak ada istilah cuti. Tidak ada istilah untuk bercuti kepada pekerja Allah. 1 Mei ke 2 Mei ke 3 Mei, setiap hari kita adalah merupakan kali Allah. Bangun pagi sampai tidur balik, kita merupakan kali Allah. Bekerja mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Gajinya apa dia? Insya-Allah gajinya itu telah dibayar oleh Allah Taala melalui rahmatnya, melalui kesiabilah Allah. Allah bagi kita kesempatan untuk hidup. Allah bagi kita kesempatan untuk menghirup udaranya. Dalam keadaan Allah Ta'ala tidak hantar bil pada kita. Tidak ada bayaran bulanan. Tidak ada interest yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita ke atas udara yang kita hidup, ke atas air yang kita minum, ke atas beras yang kita makan, ke atas segala urat nadi yang sentiasa bekerja. Dalam jiwa hidup kita, dalam badan kita ni bersiput-sirat. Orang Perata panggil bersirik. Bersirik, belepak sirak dengan urat-uratnya, dengan uratnya dipam oleh jantung, hati dan sebagainya. Jantung kita ini mengepam darah, naik, bawah, turun, ke atas, balik. Kalau jantung kita ini minta bercuti dalam masa 2 minit sahaja, KO dah tubuh manusia. Ini tidak di-charge oleh Allah Ta'ala. Kita tidak menerima bil daripada Allah Ta'ala, charge bulanan daripada Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tidak ada bil, tidak ada charge yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas diri kita. Ini merupakan bayaran yang Allah Ta'ala telah pun beri kepada kita bila kita berada di atas dunia. Tetapi bayaran terhadap ketaatan kita sebenarnya, balasan terhadap ketaatan kita ialah selepas daripada kita mati kelak, insya-Allah diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun secara umumnya berdasarkan amalan kita ini tak patut untuk kita masuk ke syurga. Berdasarkan kepada amalan kita ini tak layak untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi walaupun demikian, kita mengharapkan daripada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan rahmat kepada kita, kita mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketaatan yang telah kita laburkan, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun sesungguhnya kita rasa kita tidak layak untuk ke syurga Allah. Terima kasih saudara Muslim Kamarudin, banyak kitab. Banyak kitab. Adalah sikit-sikit. Nasrun Omar, hamba orang kasar. Maaf banyak, nampaknya kita tidak dapat untuk bersua sepanjang di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita bersua selepas daripada ini, selepas Ramadan ataupun selepas PKP ini. InsyaAllah kita akan buat program-program melibatkan rakyat Pasir Mas ini. Muhammad Yasir Pas Kedah. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi dan salam Ramadan. Semoga kita dipermudahkan. Terima kasih saudara Muhammad Yasir. Baik, hari ini kita bicara tentang Ramadan. Ramadan adalah merupakan bulan kemenangan. Bila sebut tentang Ramadan, ia merupakan bulan kemenangan. Suara clear kan? Takut ada komplain yang tidak clear. Baik, bila menyebut tentang Ramadan, ia merupakan bulan kemenangan. Kenapa kita sebut Ramadan ini bulan kemenangan? Kerana di dalam Islam, dalam sejarah Islam, banyak peperangan-peperangan besar ataupun peristiwa-peristiwa penting, perang yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Dan yang paling masyhur sekali, yang paling masyhur ialah perang Badar Al-Kubra yang berlaku di dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Badar Al-Kubra yang berlaku di dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah ini adalah merupakan suatu turning point kepada kebangkitan Islam yang telah pun membuka mata jiran-jiran di sekitar kota Madinatul Munawwarah. Ini yang merupakan satu peristiwa yang memberikan impak besar kepada perkembangan sosiopolitik yang melibatkan kebangkitan Islam sebagai agama yang baru muncul di tanah Arab pada masa itu. Bila berlaku perang Badar ini, iaitu pada tahun yang kedua Hijrah. Di antara siapa? Di antara lebih kurang 300 orang tentera Islam menentang lebih kurang 1000 orang tentera musyrikin. Jumlahnya 3 kali ganda berbanding dengan orang-orang Islam. Jumlahnya lebih kurang 3 kali ganda berbanding dengan orang Islam. 300 menentang 1000 orang. Tetapi walaupun demikian,
Walaupun peperangan ini berlaku di dalam bulan Ramadan, yang mana para ulama berselisih pandangan. Ada yang menyatakan bahawa sahabat berpuasa di dalam waktu tersebut. Ada yang kata tidak berpuasa, telah mengambil langkah untuk tidak berpuasa kerana peperangan. Wallahu alam. Tetapi yang penting perang tersebut berlaku di dalam bulan Ramadan. Tahun yang pertama diwajibkan untuk mereka berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini diwajibkan puasa pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang sama juga berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Tuan-tuan sekalian, perang Badar Al-Kubra inilah yang merupakan suatu detik yang bersejarah. Tentera yang namanya musuh, yang namanya musyrikin, dipimpin oleh seorang pemimpin taktikal orang-orang musyrikin, iaitu Abu Jahal. Dipimpin oleh Abu Jahal. Dan akhirnya tentera ini, apabila tentera ini bila mereka bertempur dengan orang-orang musyrikin, tentera Islam 300 orang bertempur dengan tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal ini, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, pertolongan daripada Allah, diturunkan malaikat. Allah Taala menyatakan di dalam surah Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika mana kami menolong kamu di dalam perang Badar, dalam keadaan kamu lemah pada ketika itu. Lalu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Ketika mana Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Istaqul mu'mina ala yakfiyakum ayumiddakum bisalasati alafin minal malaikati munzali. Ketika mana kami turunkan kepada kamu 3,000 malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqun. Sesungguhnya kata Allah, bahkan kalau engkau bersabar, kami boleh turunkan 5,000 malaikat. Malaikat turun di dalam peperangan Badar. Untuk apa tujuan malaikat turun? Memberikan ketenangan. Malaikat turun memberikan ketenangan. Kerana kalau 3,000 malaikat tu, 1,000 orang tentera musyrikin, satu malaikat pancung kepala seorang tentera musyrikin, habis semua dah. Tetapi yang mati di kalangan tentera musyrikin cuma 70 orang sahaja yang mati. Menunjukkan bahawa mereka ini turun untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang Islam, memberikan kekuatan dalaman. Walaupun ada riwayat yang menyatakan malaikat turut sama memancung, tetapi secara umumnya mereka turut untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang Islam. Bayangkan tuan-tuan sekalian bagaimana satu kerajaan yang hebat, kerajaan musyrikin di Mekah, yang besar dari sudut saiznya, establish dari sudut umurnya, berdepan dengan kekuatan yang baru timbul. Kekuatan Nabi SAW yang baru tahun yang kedua bertapak di Madinah. Tetapi apa yang Nabi bawa ialah kekuatan jihad. Hari ini kita berdepan dengan suatu virus yang kita tidak nampak. The unseen enemy, iaitu COVID-19. Satu musuh yang kita tidak nampak. Tetapi percayalah, walaupun COVID-19 ini satu musuh yang kita tidak nampak, tetapi dia tidaklah lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah lebih hebat berbanding dengan kekuatan Allah. Kalau Allah Taala kata kalah, kalahlah musuh yang namanya COVID-19. Tutup aircon. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata kalah, kalahlah dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata tewas, COVID-19 ini tewaslah. Dan yakinlah bahawa di dalam sejarah manusia, kerajaan yang hebat, kerajaan Namrud, pernah kalah dengan musuh yang kecil, dengan iaitu seekor nyamuk yang berjaya membunuh raja yang begitu besar, yang begitu berkuasa. Yang kita baca dalam sejarah, kerajaan yang besar kalah dengan musuh yang kecil. Hari ini musuh yang kecil ini berjaya mengalahkan Amerika Syarikat. Kematian lebih daripada 50,000 orang yang mati akibat daripada COVID-19 ini, yang lebih besar kematiannya berbanding dengan Hiroshima dan Nagasaki, berbanding dengan bom atom yang berlaku tahun 1945 digugurkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Kematian akibat COVID-19 ini lebih besar berbanding dengan apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. The unseen enemy inilah yang meruntuhkan ego manusia. Kalau Amerika rasa teknologi mereka ni hebat, kalau Amerika rasa teknologi mereka ni kuat ataupun canggih, mereka tidak boleh mengalahkan tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya COVID-19 ini. Sebab itu kita sekarang dalam berdepan dengan dalam bulan Ramadan, kita masuk dalam bulan Ramadan dan kita menyambut Badar Al-Kubra ini, kita mendapat satu keyakinan, suatu
tambahan keyakinan kepada kita bahawa kalau di dalam perang Badar Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengalahkan musuh Allah yang namanya tentera musyrikin ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentera musyrikin boleh dikalahkan dengan 300 orang, maka tidak ada apa yang mustahil COVID-19 ini dapat kita atasi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata takdirkan ia dapat diatasi. Sebab itu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berdoa kepada Allah. Dan Ramadan ini saya sebut bahawa Ramadan ini merupakan bulan kemenangan. Saudara Imad Abdullah Mat, yes, mereka kena teruk. Antaranya ialah kerana keangkuhan Presiden Donald Trump. Kita tengok bagaimana Donald Trump dalam ucapan-ucapannya pada akhir Februari menyebut bahawa seolah-olah Amerika ni menanti sahaja kedatangan COVID-19 ini dengan kecanggihan yang dia ada. Tetapi bila masuk sahaja virus ini ke Amerika, kita dapat tengok lebih daripada 1 juta yang dijangkiti, rakyat Amerika yang dijangkiti. Begitu juga dengan jiran kita di sebelah selatan kita, Singapura. Canggih, hebat Singapura. Sehingga ada pemimpin yang menyatakan bahawa kita kena contohi Singapura dulu. Pemimpin kerajaan yang lepas, kita kena contohi Singapura di dalam menangani COVID-19 ini. Hari ini Singapura mencatat kes jangkitan positif setiap hari mencapai 1,600, 900 setiap hari. Jauh lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia dengan kerajaan yang baru naiknya, dengan segala kekangan yang adanya, dapat paling tidak mengemukakan idea PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang kita lihat pada hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dapat paling tidak mengekang penularan wabak ini sehingga berjaya menjadikan kes ini hanya 2 digit setiap hari. Sudah pun masuk hari yang ke-10, kes ini hanya sekadar 2 digit, 60 lebih, 90 lebih, 50 lebih, dan insya-Allah kita berdoa supaya dapat diatasi sehingga mencapai angka 1 digit sahaja setiap hari COVID-19 ini. Apa yang saya mahu utarakan di sini, sahabat-sahabat sekalian, ialah Ramadan ini ialah bulan kemenangan. Kalau di dalam bulan Ramadan ini kita menyaksikan bagaimana kemenangan berpihak kepada tentera Islam di dalam peperangan Badar Al-Kubra, itulah dia semangat yang nak kita semaikan di dalam diri kita. Kita menghadapi peperangan yang sangat panjang, bermula daripada awal Mac, April, ni masuk Mei dah, hari ni 1 Mei, tak tahu berapa bulan lagi kita akan berperang. Peperangan ini sangat panjang dan peperangan ini menguji mental kita, menguji fizikal kita. Mental kita letih, fizikal kita letih. Kemarin bila kerajaan mengumumkan boleh keluar berdua-duaan, boleh keluar 2 orang satu kereta, kita nampak bagaimana kereta-kereta keluar 2 orang. Lama dah duduk terperak dalam rumah nak keluar, anak-anak yang tak sabar nak keluar. Tetapi inilah dia ujian mental. Yang hidup di rumah pangsa, yang hidup di flat-flat, yang hidup di rumah-rumah yang sempit dengan anak yang ramai, macam mana mereka nak menghadapi PKP ini? Ujian yang kita kena faham. Itulah dia situasi yang terpaksa kita hadapi kerana berdepan dengan darurah yang lebih besar, iaitu untuk menyelamatkan nyawa. Ini yang paling penting. Sebab itu bila kita menyebut tentang Ramadan ini, kita baca bagaimana peristiwa-peristiwa perangan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, peristiwa-peristiwa perang yang memberikan kemenangan kepada Islam yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Terima kasih Saudara Aiman. Baik, ini dia Adlin Syaimi, makin kurus Ustaz. Alhamdulillah, komen yang win. Alhamdulillah, saya terus reply. Saya sangat menghargai komen ini kerana menyatakan kebenaran yang jarang diungkap oleh ramai pihak. Terima kasih. Baik. Bila kita menyebut tentang Ramadan ini, Saudara Muhammad Zailani, isu interest, penangguhan loan bank itu lagu mana YB? Muhammad Zailani, isu interest penangguhan loan bank itu bagaimana YB? Ya, satu benda yang agak kontroversi sedikit apabila sedikit perubahan dibuat oleh bank negara. Walaupun demikian, kalau kita lihat kenyataan bank rakyat sendiri di dalam kenyataan berhubung dengan moneterium ini, sudah pun ada kenyataan bahawa interest tetap dikenakan. Artinya walaupun penangguhan pinjaman ini berlaku dalam masa 6 bulan, kita tak perlu bayar, tapi interest terhadap pinjaman itu tetap berjalan.
interest terhadap pinjaman itu tetap berjalan. Dan kita tahu bahawa dalam pinjaman konvensional dia tidak akan tetap dari sudut kenaikan naik turun kadar interest itu. Sebab itulah keuntungan bank menjana keuntungan daripada interest dan faedah inilah. Itu telah pun disebut di dalam kenyataan bank. Cumanya apabila ada sumber-sumber kenyataan daripada pihak perbankan sendiri yang menyebut bahawa tidak ada perubahan terhadap bayaran bulanan, sedangkan ini ada perubahan terhadap bayaran bulanan. Jadi ini saya rasa kerajaan perlu untuk nak memberikan penjelasan lanjut bagaimanakah realiti sebenar terhadap pinjaman ini, apakah di sana ada perubahannya dan sebagainya. Rakyat menuntut janji kerajaan bahawa monetorium ini tidak akan menjanjikan perubahan bayaran bulanan selepas daripada ini. Itu isunya. Tiba-tiba bila berlaku interest ini semakin naik dan akhirnya katalah yang bayar 1,300, mungkin selepas 6 bulan ini dia terpaksa bayar 1,360 sebagai contoh. Dah RM60 naik. So macam mana? Ini saya setuju dengan rakyat apabila rakyat minta kerajaan untuk membuat penjelasan. Menteri Keuangan buat penjelasan dan sebagainya. Apapun, kalau kita rasa kita tidak mampu untuk nak bayar lebih daripada biasa, kita ada pilihan, iaitu kita bayar sebagaimana biasa. Kalau kita bayar sebagaimana biasa, tak ambil monetorium ini, ambil pilihan untuk tak ambil monetorium, iaitu kita istiqamah bayaran bulanan sebagaimana biasa, insya-Allah tidak akan ada apa-apa perubahan. Jadi itu terpulang kepada masing-masing. Apapun, saya menghargai bila rakyat rasa seolah-olah bank negara Malaysia buat U-turn, kita minta kerajaan buat penjelasan. Itu saya setuju. Tetapi di dalam masa yang sama, saya fikir kita juga kena faham bahawa itulah cara bank beroperasi. Kalau bank tidak mengenakan interest sepanjang 6 bulan ini, bagaimana mereka harus untuk nak terus establish, dan bagaimana pendeposit orang yang mendepositkan wang di dalam bank sudah tentu mereka mengharapkan pulangan yang buat yang depositkan golongan pencing 200,000, 300,000 mereka letak dalam bank, mereka hanya makan interest setiap bulan, interest tahunan mereka bagi 12 bulan, mereka ambil setiap bulan. Ramai yang buat macam tu. Jadi kalaulah kita kata bank tak boleh ambil langsung keuntungan semalam bulan ini, bagaimana kalau pendeposit ini pula menekan pula bank untuk nak dapatkan interest hasil daripada simpanan mereka. Jadi dalam masa yang sama kita kena berlaku adil kepada pihak bank, perbankan. Macam mana? Walaupun demikian, saya setuju bila rakyat menghendaki supaya diadakan suatu penjelasan, saya setuju Menteri Keuangan khususnya kena keluarkan suatu penjelasan, dan kalau boleh, kalau ada sesi dialog secara live, mungkin rakyat boleh mengutarakan persoalan-persoalannya. Terima kasih kepada mereka yang bertanya. Ni dah lari tajuk, tak apa, tak nak masalah. Baik, yang berikutnya, interest yang dikenakan termasuk dalam riba ke Ustaz Ibnu Hasan, bergantung kepada jenis pinjaman yang kita buat atau jenis akad. Kalau ada akad yang konvensional, iaitu dia tidak yang akad yang konvensional yang betul-betul mengenakan ataupun dianggap sebagai interest, tetapi ada yang bersifat Islamic loan yang bersifat keuntungan ataupun tidak dinamakan sebagai interest, iaitu akad ini bersifat kita panggil keuntungan yang dijana oleh bank ataupun keuntungan yang sah dari sudut akad. Kerana kita tahu bahawa bank-bank ini dia ada komiti, syariah komitinya masing-masing. Ada syariah komitinya. Ada bank yang menawarkan pinjaman konvensional. Awak pinjam 10,000, awak kena bayar balik 12,000. Ada bank yang menawarkan akad secara Islam, iaitu bank beli barang ni, kita nak beli barang ni, okey, bank beli dulu barang ni dengan harga 10,000, bank jual balik kepada kita dengan harga 12,000. Dari sudut syariah komitinya itu tidak ada masalah. Walaupun secara umumnya tetap ada keuntungan kepada bank, tetapi itu dalam persoalan akadnya. Jadi dia ada bezanya. Jadi kita hormat kerja-kerja sahabat-sahabat kita dalam syariah komiti. Kalau akadnya itu telah pun jelas dari sudut akad jual belinya, bukan soal pembayaran riba, maka tidak ada masalah. Jadi tidak semua interest ini kita boleh sebut secara umum sebagai riba, tidak. PKP, Perintah Kawalan Penyakit,
mohon pencerahan berkenaan kehidupan norma yang sepatutnya solat jemaah, contohnya seperti solat jemaah Jumaat, jenazah dan sebagainya. Kita tahu bahawa bagaimana ketetapan daripada kerajaan yang mengumumkan bahawa solat Jumaat tidak boleh dilaksanakan, solat jenazah ada bilangan-bilangan yang terhadnya, maka kita kena patuh. Sebab benda ini untuk menjaga masalah lebih besar, iaitu masalah nyawa. Kita tahu bahawa solat Jumaat ini berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan isu agama. Tetapi di dalam masa yang sama, nak menjaga masalah lebih besar, iaitu menjaga nyawa. Untuk menjaga kehormatan nyawa. Yang Islam ini ada 5 perkara yang kena jaga. Pertama ialah ada dururiyatul khumus, iaitu 5 dururat yang kena jaga. Agama, nyawa, maruah, harta dan keturunan. 5 perkara ni. Tidak ada toleransi terhadap 5 perkara. Apa-apa benda yang boleh menggugat 5 perkara ini tidak akan ditoleransi oleh Islam. Arak contohnya, boleh menggugat menggugat keturunan sebagai contoh. Zina boleh menggugat keturunan. Riba boleh menggugat harta dan sebagainya. Maruah, macam-macam benda. Jadi apa juga perkara yang boleh melibatkan ancaman terhadap 5 perkara ini, Islam tidak bertolak ansur. COVID-19 ini menggugat nyawa. Ini realiti yang sah, yang sahih, yang tak boleh kita nafikan. COVID-19 ini menggugat nyawa. Bila menggugat nyawa, kita langsung tidak boleh bertolak ansur dengan apa jua sebab yang boleh memberikan ruang kepada dia untuk menular. Dan bila dilaksanakan PKP ini adalah merupakan suatu bukti yang jelas dia telah pun menjarakkan, paling tidak mengurangkan penularan COVID-19 ini. Kita boleh lihat di negara-negara yang longgar dari sudut PKP-nya, penularan yang begitu hebat. Saya sebut tadi di Amerika Syarikat, 1 juta rakyat yang infected with COVID-19. 1 juta, lebih daripada 1 juta. Kematian lebih 50,000. Adakah kita mahu benda itu berlaku dalam negara kita? Sudah tentu tidak. Oleh demikian, PKP ini adalah merupakan satu perkara yang wajib untuk kita patuhi, kerana ia merupakan bidang tugas kerajaan yang menjadi ulil amri. Kencing lobai-lobai lagi hancing. Idam Syarul. Boleh kira juga. Baik. Benda tak sahih lagi. Syahzrul Yusuf, bukan kerajaan dah bincang dengan bank? Ya, sudah tentu kerajaan sudah ada perbincangan dengan bank negara. Cumanya bagaimana yang penjelasan terhadap rakyat, yang rakyat nak tahu yang ialah macam mana penjelasan terhadap perubahan bayaran bulanan yang diwawarkan sebagai tidak perlu untuk dibayar. Imam Abdullah Ahmad, Ustaz ulah sikit kapal perang China dan Amerika di laut China Selatan. Kapal perang China dan Amerika di laut China Selatan. Ya, ini satu benda yang sangat menarik. Ramai pemerhati politik berpandangan bahawa China dan Amerika yang sebelum ini berperang secara fizikal, secara ekonomi ataupun trade war, yang kita sebut sebagai trade war di antara Amerika dan China, akan berperang secara fizikal selepas daripada ini. Khususnya bila Amerika mendakwa bahawa virus corona ini diciptakan oleh China untuk menghapuskan Amerika. Tidak mustahil. Nak bagi fakih. Bila Amerika mendakwa bahawa virus corona ini diciptakan oleh China untuk nak memusnahkan Amerika. Dan kita tahu bahawa Donald Trump sering kali mengungkapkan bahawa virus corona inilah China's virus. Virus daripada China. Saya rasa bahawa tidak mustahil bahawa Amerika dan China akan berperang secara fizikal selepas daripada ini. Dan kalau Amerika dan China berperang secara fizikal, kita sebagai sebuah negara yang kecil, ke mana kita akan berpihak? Ke Amerika kah ataupun ke China kah? Kita kena pilih. Kita kena pilih take side. Kita kena pilih untuk nak berpihak kepada siapa. Saya nampak bahawa adalah tidak mustahil. Kita mungkin terpaksa cenderung kepada blok China untuk berdepan dengan keangkuhan Amerika. Ini terpulang kepada kebijaksanaan kerajaan kita, menteri luar kita, bagaimana nak bincang dan sebagainya. Amerika dan China ialah kedua-duanya musuh kepada umat Islam. China dengan sejarah kezalimannya, Amerika dengan sejarah keangkuhannya. Rekod, bukan sejarah-sejarah, rekod yang ada pada hari ini. Kedua-duanya tidak mesra kepada Islam. Tetapi apabila Rom dan Parsi telah pun bertempur, umat Islam mempunyai pada zaman Nabi mempunyai kecenderungan kepada kerajaan Rom, walaupun Rom tidak kurang zalim, tidak kurang angkuhnya terhadap Islam. Hari ini bila China dan Amerika mungkin akan berperang di antara satu sama lain,
maka untuk memelihara kerajaan kita yang kecil ini, supaya kita tidak suffer bila elephant fight with elephant, kita sebagai grass will not suffer. So apakah yang perlu untuk kita laksanakan, yang perlu untuk kita lakukan? Itu terpulang bagaimana perbincangan. Saya nampak bahawa tidak mustahil kita kena berpihak, dan bila kita berpihak, kita kena berpihak kepada suatu darurat yang lebih ringan. Ataupun kalau kita nak ambil keputusan untuk tidak berpihak, itu terpulang kepada pertimbangan kerajaan kita selepas daripada ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengemukakan pertanyaan yang cukup baik. Baru saja nak berpuasa pada hari ini, saudara Muhammad Fadilullah, baru saja nak berpuasa, nak puasa kosong saja, Masya Allah. Tolong hormat orang tengah tazkirah. Baik, Zahrah Yahya, alhamdulillah kebaikan clear. Syamsul Iskandar, ya, setuju soalan Imad Abdullah Ahmad. Bagaimana status kapal perang China di Laut Cina Selatan? Mungkin dia akan ada peperangan yang akan berlaku, wallahu taala alam macam mana, tetapi tidak mustahil dengan tekanan yang terpaksa dihadapi oleh Amerika pada hari ini akibat daripada COVID-19 ini. Mereka tidak boleh nak drag masa untuk nak berdepan dengan tekanan COVID-19 ini. Mereka perlu untuk melakukan sesuatu bagi nak gain sokongan daripada rakyat, khususnya Donald Trump yang akan berdepan dengan pilihan raya Presiden Amerika untuk round yang kedua. Kuala Kangsar clear, harap kerajaan buat pertimbangan sebaiknya. Muhammad Fazrin. Mursyid Zulkifli, Ustaz ulah isu Rohingya baru-baru ini sedikit. Saudara Mursyid Zulkifli, rakyat Rohingya merupakan sahabat kita, merupakan saudara se-Islam kita. Inna Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Nabi sebut Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong saudaranya se-Islam. Rakyat Rohingya ini merupakan saudara se-Islam kita. Saya berpandangan bahawa tindakan kerajaan menghalau balik pelarian Rohingya itu satu tindakan yang betul bagi menjaga darurat yang lebih besar, iaitu kalau kita terima pelarian Rohingya ini seluas-luasnya, ia akan datang tak tahu berapa ramai lagi dalam penularan COVID-19. Tetapi di dalam masa yang sama, bila kerajaan mengambil sikap untuk nak hambak balik, pastikan mereka dihalau keluar dengan bekalan yang cukup di atas dasar kemanusiaan. Setakat mana bekalan yang mereka ada, setakat mana mereka mempunyai bekalan untuk mereka hidup survive di atas lautan yang bergelora itu, setakat manakah keselamatan mereka dapat dijamin. Ini penting dari sudut kemanusiaannya. Kita tak terima mereka kerana kita bimbang keselamatan rakyat, tetapi dalam masa yang sama keselamatan mereka sebagai pelarian juga patut untuk kita pertimbangkan. Kerana kena ingat tuan-tuan sekalian, selama mana kita menolong saudara se-Islam kita, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Dan macam mana Allah Ta'ala nak tolong, itu terpulang kepada Allah. Bagaimana Tuhan nak menolong kita, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dengan kita menolong saudara se-Islam kita Rohingya ini, kerana itu Allah Ta'ala mengangkat wabak COVID-19 ini daripada kita. Kerana segalanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu langkah kerajaan tidak benarkan pelarian Rohingya mendarat itu satu langkah yang tepat dari sudut menjaga maslahah rakyat Malaysia yang sedia ada, yang lebih wajib untuk kita jaga dari sudut kemaslahatannya. Tetapi di dalam masa yang sama, peri kemanusiaan kita itulah, bagaimana kita tonjolkan peri kemanusiaan terhadap mereka, bagaimana kita tonjolkan sikap belas kasihan kita terhadap saudara se-Islam kita itu, bagaimana. Ini juga merupakan satu perkara yang penting. Solat Jumaat Ustaz Kih warga IC, warga Cina. Ya, betul. Saya bimbang, takut-takut pelarian Rohingya ini yang kita duduk marah-marah, yang netizen duduk marah-marah, adakah netizen sudah lupa tentang isu warga Cina yang 95% yang masuk ke Malaysia tidak keluar-keluar? Itu jauh lebih ramai. Ya, yang mungkin tak tahu dia berada di mana, warga negara China. Sepatutnya ini lebih penting untuk kita halau mereka, untuk kita halau mereka keluar daripada negara ini, balik ke tanah besar China, tempat mereka datang dan sebagainya. Ini lebih penting. Jadi saya ada komitmen daripada Menteri Dalam Negeri untuk memburu mereka ini secara besar-besaran, insya-Allah. Jangan bimbang tuan-tuan sekalian, ini sekarang ini waktu PKP, tetapi saya yakin kerajaan kena bertindak untuk nak memburu segala warga China yang datang kepada kita ini dalam keadaan tidak balik-balik. Aiman Surya rindunya nak pergi ke Mesir. Daniel Ikmal, alhamdulillah terbaik dan semoga berjaya. YB Ustaz Adli, terima kasih.
Ammar Aiman, Assalamualaikum YB, Kahirah Mesir je lah, doakan kami student di Mesir dijauhi wabak COVID-19 insya-Allah. Kalau boleh yang duduk di Mesir jangan balik-balik. Jangan balik, duduklah di Mesir, tak payah balik. Sudah berlaku isu di mana ada yang balik akhirnya infected with COVID-19, tak tahu kena di mana, mungkin atas kapal terbang ke. Kalau kena atas kapal terbang, bayangkan yang duduk atas kapal terbang itu, yang berada di atas flight yang sama, tak tahu berapa puluh orang, ratus orang, dalam keadaan sudah tentu social distancing tak dapat laksanakan sepenuhnya, berapa ramai yang tu akan terkorban, yang tu dijangkit dengan COVID-19 ini. Sebab itu yang berada di Mesir, Madinah, saya nasihatkan amalkan pesanan Nabi SAW. Bila kamu berada di satu bumi yang terkena wabak, jangan kamu keluar daripadanya. Dan kalau kamu berada di luar, jangan kamu masuk. Sudah berada di Mesir, Mesir dah kena, jangan keluar. Walaupun kata-kata balik ke Malaysia ni pun, Malaysia pun kena juga, betul. Tapi perjalanan yang diambil itu adalah merupakan perjalanan yang berisiko. Hari ini dah seorang terkena, disahkan terkena COVID-19. Yang duduk sekali dengan dia di Mesir, yang duduk sekali dengan dia atas kapal terbang, semuanya kena kuarantin. Tidakkah itu satu bebanan terhadap orang lain? Jadi ini yang kena tahu, yang kita kena jelaskan kepada sahabat-sahabat kita. Madi Husin, solat Jumaat tak boleh pergi ke hari ni, kawasan hijau tak boleh. Saya rasa tak boleh lagi hari ini, walaupun kawasan hijau dan sebagainya. Hijau pun masih ada peluang untuk menjadi merah pada bila-bila masa sahaja. So tak payah untuk kita nak melonggarkan perintah ini. Cukup dengan kita tidak masalah, insya-Allah. Allah Ta'ala lebih tahu darurat ataupun tu, kalau dalam bahasa Kelantan tu herti lah nak bagi pahala tu. Jangan kita duk bimbang, kerana kita nak jaga masalah lebih besar. Sidang Parlimen tangguh ke YB, Saudara Herman Hafiz, yang dijangka bulan puasa tempoh hari. Sidang Parlimen dilaksanakan 18 Mei ini, akan laksanakan, tapi sehari sahaja, untuk nak menjamin Parlimen tidak terbubar. Sebab Parlimen kena bersidang dalam masa 6 bulan. Kalau Parlimen tak bersidang dalam masa 6 bulan, boleh terbubar. So Parlimen akan bersidang sehari 18 Mei ini, bulan Ramadan, dengan ucapan titah pembukaan Dewan sahaja, dan dengan masa sehari sahaja. Dan kita akan sambung pada bulan Julai, melihat kepada situasi COVID-19 ini bagaimana perkembangannya. Tetapi untuk bulan Mei ini, dalam masa sehari sahaja titah ucapan diraja. Dan saya kira bahawa ini bukan masanya untuk kita menuntut sidang Parlimen kena bahas macam biasa. Tidak. Sebab ini situasi yang special case, situasi yang istimewa. Bukan kita tak nak bersidang, tak. Kita suka bersidang. Ahli Parlimen boleh claim allowance-nya. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu ialah memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat dimatikan rangkaiannya. Satu sidang Parlimen akan menyebabkan 222 ahli Parlimen kena bergerak pergi ke Parlimen. Mereka bawa pegawai masing-masing. Parlimen pula kena ada pegawai dia pula untuk nak bertugas. Satu sidang Parlimen tidak kurang daripada 500 ke 600 orang yang perlu untuk nak travel untuk pergi ke Parlimen. Bersiap sedia, persiapan dan sebagainya. Ini sekaligus akan menyebabkan pergerakan menjadi banyak dan memberikan peluang kepada COVID-19 ini dapat menular. Saudara Abdul Rahman, insya-Allah negara kita kembali hijau, dipimpin oleh bendera hijau. Alhamdulillah. Aiman Surah, kata bahasa Kelantan dah tu. Saya kena cakap Kelantan. Nak tanya bab seseorang ustaz suka tuduh-menuduh pada orang lain buat kebaikan. Boleh jelaskan tak ustaz apa patut buat Muhammad Zuki Muhammad? Saya rasa refer kepada suatu isu yang berlaku baru-baru ini, tetapi itu terpulanglah kepada pertimbangan masing-masing. Tuduh-menuduh, walau siapa yang buat, sama ada dia tu ustaz ke dia Tok Wali turun langit ke, kalau menuduh orang tanpa bukti, itu jelas satu fitnah dan tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum ustaz, mohon perjuangkan hak asal pasar Selayar, insya-Allah. Tolong jelaskan sikit, saya tak pasti apakah maksud isu ataupun hak pasar Selayar ini. Tok Ayah Pasir Mah, Tok Ayah, apa khabar? Assalamualaikum ustaz, adakah Wahabi setuju dikatakan wabak COVID-19 ada pro dan kontranya kerana mematikan warga tua yang sudah ada penyakit tiga merangkai
Yang masa kerajaan tidak perlu menanggung persaraan mereka, mohon pandangan Wahabi. Wallahu alam. COVID-19 telah menular, pro dan kontranya sudah pasti ada. Pro-nya ialah cuaca yang baik, alam sekitar yang telah pun terjamin yang kualitinya semakin baik kerana kereta tak bergerak, kilang-kilang tak bergerak dan sebagainya. Jadi ada pro-nya, kita duduk di rumah relax kan, boleh bersama dengan keluarga. Kontranya sudah pasti ada, ekonominya terkesan dan sebagainya, orang tak dapat bekerja. Tetapi kalau dikatakan pro-nya ini mematikan warga tua, saya tak pasti adakah ia merupakan satu pro ataupun satu kontra. Walau apa pun, kalau kita kata pro dan kontranya, Allah, malaikat tak tanya kita untuk mematikan warga-warga tua ataupun warga yang terkena dengan COVID-19 ini. Yang paling penting kita selamatkan yang kita boleh selamatkan. Kita usaha untuk menyelamatkan dan selebihnya serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf As-Siddiq, assalamualaikum wabi ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Yusuf. Nampak jadi imam tarawih tu sorang-sorang je. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang bertanya, yang mengemukakan pertanyaan. YB ulah sikit isu rahimnya, mudarat dan kesan yang perlu dinilai oleh kerajaan. Saya telah sebut tadi, saudara Khairul Nazir, saudara Khairul Nazir rupanya ulah sikit berkenaan dengan isu rahimnya, mudarat dan kesan yang perlu dinilai oleh kerajaan. Saya telah ulas tadi bahawa isu rahimnya ini ialah merupakan isu kemanusiaan, isu agama, dan saya sebut bahawa inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi al-muslim. Allah Ta'ala berada di dalam perlindungan hambanya selagi mana hamba itu melindungi saudara seislamnya. Rohingya adalah merupakan sahabat seislam kita, umat Islam kita yang teraniaya, yang telah dizalimi di bumi mereka. Mereka datang ke tempat kita untuk memohon perlindungan. Walaupun demikian, langkah kerajaan untuk tidak membenarkan mereka mendarat, juga untuk menjaga kemaslahatan rakyat Malaysia kita, di Malaysia yang ada pada hari ini, iaitu demi memastikan virus COVID-19 ini tidak dapat untuk menular. Bayangkan bagaimana golongan academician, anak-anak kita balik daripada Mesir yang telah pun belajar medik dan sebagainya pun terkena dengan COVID-19. Sudah tentu mereka memastikan mereka ini dengan segala kebersihan dirinya, dengan menjaga social distancing pun terkena dengan COVID-19 ini. Apatah lagi rakyat Rohingya yang sudah tentu mereka begitu struggle untuk memperjuangkan nyawa mereka untuk selamat. Saya kira peluang untuk dijangkiti COVID-19 ini lebih besar. Bayangkan kalau mereka beratus-ratus orang mendarat ke Malaysia, di tempat mana mereka perlu untuk dikuarantin. Kalaulah pula dilepaskan ataupun mereka dibenarkan mendarat, mendatangkan, menjemput pula beratus-ratus kapal-kapal yang lain, bagaimana untuk kita mengawal mereka? Satu kita lepaskan, kita kena lepaskan ratusan lagi yang lain. Justru langkah kerajaan tidak membenarkan mereka mendarat itu satu langkah yang tepat, tetapi di dalam masa yang sama saya sebut tadi bahawa kemanusiaan itu perlu untuk diutamakan. Kalau kerajaan boleh nak tak benarkan mereka mendarat, pastikan kapal mereka itu dipenuhkan dengan bekalan makanan dan sebagainya. Mereka diberikan jaminan untuk mereka dapat survive. Bagaimana caranya? Itu perlu difikirkan oleh kerajaan. Bukan hanya sekadar kita halau mereka keluar dan kita tak peduli mereka hidup atau mati. Kerana kena ingat bahawa di antara mereka yang tidak akan dilihat wajah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah seorang lelaki mempunyai kelebihan air di padang pasir. Dia ada air lebih, tetapi saudara dia dalam keadaan haus, dia tak bagi air itu. Sahabatnya mati kehausan, tapi dia tak bagi air ini untuk simpan untuk diri dia. Dia tidak akan dilihat wajah oleh Allah Taala. Hari ini kita ada tanah, iaitu kita ada negara, tetapi kita tak benarkan saudara seislam kita untuk nak mendarat. Bagaimana kita akan jawab persoalan ini di hadapan Allah? Kalau kita kata ini untuk darurat, kemudaratan ataupun nak menjaga kemaslahatan rakyat, so macam mana kita nak jamin mereka supaya tidak mati, supaya mereka tidak teraniaya? Ini perlu difikirkan. Jadi saya kira bahawa dalam menjaga kemaslahatan rakyat, kemaslahatan saudara se-Islam kita Rohingya juga perlu untuk dijamin. Bagi mereka makanan yang cukup ataupun bagi mereka jaminan untuk mereka, walaupun mereka tidak mendarat, macam mana mereka nak balik semula atau macam mana mereka nak survive di tengah-tengah lautan. Perjuangkan hak mereka di pentas antarabangsa, OIC, PBB. Kita kena bersuara untuk memastikan tanggungjawab menjaga
ataupun tanggungjawab untuk melindungi umat Islam Rohingya ini bukan tanggungjawab Malaysia sahaja, tapi tanggungjawab seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini yang paling penting. YB Ustaz lama tidak live FB abang Instagram dengan sesi live dan soal jawab. InsyaAllah lah kalau kita tidak jenera kan. Amin Muhammad, bunyi khabar puak Rohingya ini mendarat dah di Langkawi, wallahu alam. Kalau betul kita tidak dengar apa-apa. Salam YB Ustaz, terbaru pasal BNM, isu U-turn pasal moratorium, mohon pencerahan. Saya telah sebut tadi, mohon rujuk balik dalam minit ke berapa, wallahu alam, cuba rujuk balik kat belakang. PKP jagaan sampai bila Ustaz Rizwan Muhammad Zain? PKP sampai bila? InsyaAllah nanti saya bisik dengan PM lah supaya ditamatkan PKP dengan segera. Saya pun tak tahu sampai bila, wallahu alam, tetapi saya jangka bahawa mungkin sampai ke bulan Jun, melihat kepada lekuk yang semakin menurun, tetapi lekuk antarabangsa yang tidak lagi tidak lagi menunjukkan trend menurun, tidak mustahil mungkin akan sampai ke bulan Jun, Julai, wallahu alam. Tetapi kita kena bersedia dengan the new normal selepas daripada ini. Bagaimana new norm yang kita kena bersedia selepas daripada ini. Ustaz, bunyi khabar kerajaan retak sekarang betul ke? Boleh tengok di Johor UMNO VS Bersatu. Dr. Ridwan T pun ada begitu, wallahu alam. Muhammad Sani Mustafa, saya tak tahulah berkenaan dengan kerajaan retak itu. Tetapi walau apa pun, kerajaan yang ada pada hari ini ialah kerajaan yang dibina di atas persepahaman yang agak rapuh, iaitu untuk kita buat kerajaan without DAP semata-mata, itu sahaja. Jadi kita tahu bahawa dalam tempoh sekarang ini bukan masanya untuk kita bincang soal jawatan, soal tu, soal ini, tidak. Tapi masa sekarang ini ialah masa untuk kita bekerja untuk rakyat, memastikan perut rakyat terisi, ada makanan di atas meja. Itu paling penting. Lepas daripada ini, habis musim PKP ni, Allah gila. Kalau kita nak bincang soal jawatan tu, jawatan ni dan sebagainya, itu kita boleh bincang selepas daripada ini. Saya nasihatkan semua pihak, terutamanya di dalam kerajaan yang ada pada hari ini, kita berpada-pada di dalam menuntut soal jawatan yang ada pada hari ini, kerana ini bukan masanya untuk kita bercakap soal perjawatan. Lepas daripada ini bolehlah. Sekarang ini rakyat tidak mahu tengok kita bercakaran soal jawatan. Rakyat nak tengok ialah makanan yang ada di atas meja. Itu paling penting. Soal kita diberi jawatan atau tidak, itu serah kepada mereka lebih berhak. Walaupun kita tahu bahawa kita tak puas hati dengan beberapa pembahagian tertentu. Ya, kita sendiri pun mungkin ada rasa tak puas hati di kalangan parti-parti tertentu. Tetapi ini bukan masanya. Kita cuba untuk menahan diri kita, bekerja untuk rakyat supaya rakyat tidak muak dengan sikap kita. YB gaji jalan yang berniaga sangat terkesan kaki tangan kerajaan. Relax Hashim Safi'in. Jadi nak macam mana? Takkan nak suruh yang gaji jalan ni supaya gaji tak berjalan. Macam mana nak buat? Kerajaan telah fikirkan banyak cara dan kerajaan telah umumkan pakej cadangan sangat ekonomi dan sebagainya. Kalau nak memuaskan semua pihak, saya rasa tidak akan ada satu tahap yang kita boleh memuaskan hati semua pihak. Tetapi saya nampak kerajaan sudah pun melakukan langkah-langkah yang terbaik bagi memastikan semua aspek rakyat ini terjaga dan terbela. Khairul Nazir dengan PM bisik-bisik saja. WhatsApp saja, PM je bawah. Faiz no, hot tu memang jamin Ustaz. Lo ni nak persoalkan kepala dia besar pasal dia besar kepala. Soal Rohingya ni besar kepala, saya kira bahawa adalah merupakan soal yang fleksibel ataupun soal yang kita tidak pasti benda tu setakat manakah kebenarannya. Yang bercakap itu pun tidak mewakili bangsa Rohingya itu sendiri. Jadi kita tidak tahu setakat mana. Kalau nak ambil satu juzuk ataupun satu aspek negatif untuk kita memukul rata semuanya negatif, itu tak patut. Seorang Muslim yang jahat tidak menandakan seluruh Muslim itu jahat. Seorang Rohingya yang tidak betul tidak menandakan semua Rohingya itu tidak betul. Tidak. Jadi insya-Allah jangan kebencian kita kepada satu Rohingya menyebabkan kita benci kepada semua Rohingya. Allah Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwaminillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Wahai orang-orang yang beriman, bersikaplah dengan sikap yang adil. Jangan kebencian kamu pada satu individu, satu puak itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Seorang saja Rohingya yang bermasalah, atau mungkin beberapa orang. Tapi ramai lagi Rohingya yang bagus. Bahkan kalaulah mereka bermasalah sekalipun, itu jangan menyebabkan kita ini jangan menyebabkan kita membenci saudara se-Islam kita, yang menyebabkan kita lari daripada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, buatlah apa sekalipun, yang paling penting Allah Taala yang boleh menyelamatkan kita. Walaupun kita umum package tu, buat package ni canggih setahu tu perubatan kita, tetapi yang at the end-nya yang akan menyelamatkan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itu saja tuan-tuan sekalian. Terima kasih soalan-soalan yang masih lagi banyak, tetapi saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah Ramadan. Hari ini hari Jumaat, jangan lupa untuk baca surah Al-Kahfi. Habiskan surah Al-Kahfi, insya-Allah kita akan bersua pada sesi yang akan datang, pada masa yang akan datang, yang entah bila, wallahu alam. Yang kalau saya rasa nak live, saya terus live saja tanpa sebarang pemberitahuan awal. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Doakan kita berjaya untuk mengatasi mengharungi wabak ini dengan hati yang sejahtera, dengan semangat yang bagus, dengan mental yang teruji. InsyaAllah kita sama-sama boleh mengharungi ujian ini, insyaAllah. Selamat berpuasa, selamat menyambut, selamat mengharungi ibadah puasa ini sampai ke akhirnya. Jangan lupa untuk nak mengerjakan salat tarawih, tahajud, duha, lengkapkan dengan bacaan Al-Quran. Semoga Ramadan kita lebih terisi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.